وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam, pegawai-pegawai utama UBD, seterusnya ahli akademik, alim ulama, pegawai-pegawai, para pelajar dan sekalian yang hadir pada pagi ini. Terlebih dahulu saya memohon izin untuk berkongsi pada pagi ini tentang tadabbur Al-Quran, yang mana saya yakin saya bukanlah orang yang layak untuk mengongsikan ilmu Al-Quran ini, namun begitu dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya akan cuba semampu yang mungkin, yang mana ada kemanfaatannya, kita berkongsi bersama-sama. Segala kekurangan itu saya pohon ampun dan maaf, dan mohon sama-sama kita memberi sokongan ataupun teguran sekiranya perkara itu bersalahan. Pada pagi ini saya ingin berkongsi, yang saya boleh beri tajuk adalah asas tadabbur. Dan istilah tadabbur ni saya rasa sudah menjadi satu istilah yang kita pakai dalam bahasa Melayu. Cuma mungkin dari sudut pendekatan tadabbur ini, saya lama berfikir macam mana kita nak mendekatkan kefahaman perkataan tadabbur dengan bahasa kita, bahasa Melayu. Saya dapati ada satu perkataan di dalam bahasa Melayu yang memang diambil daripada bahasa Arab, sebab perkataan tadabbur dia berasal daripada bahasa Arab, dan perkataan yang sama kita ambil daripada bahasa Arab, iaitu daripada pentadbiran. Pentadbiran itu kalau kita lihat kepada asas daripada dabbara biru tadbiran. Kita dalam bahasa Melayu kita kata pentadbiran. Jadi saya lihat penggunaan perkataan pentadbiran dan tadabbur itu tidak jauh. Apabila kita cuba melihat, kalau kita nak mentadbir, kita mesti ada suatu panduan, pedoman. Jadi tadabbur Al-Quran itu sebenarnya kita mengumpul daripada isi kandungan Al-Quran. Setelah kita memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita akan mengumpul panduan-panduan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga panduan itu yang mentadbir kehidupan. Jadi sebahagian kita memahami bahawa tadabbur ini memahami itu sebahagian daripada tadabbur, bukan keseluruhan. Tadabbur adalah menghasilkan satu tindakan, ataupun kalau kita istilahnya pentadbiran yang berkesan. Apabila kualiti pentadbiran itu berkesan, maksudnya perjalanan, semua pentadbiran itu berjalan dengan baik. Begitulah juga kalau kita berjaya mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab itu kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka mungkin dalam kalangan mereka itu tidak ramai ataupun tidak semua yang hafal Al-Quran pada peringkat awal. Sebab mereka mementingkan pelaksanaan. Jadi kalau kita lihat di dalam metod macam mana para sahabat menghafal Al-Quran, sekarang kita hantar anak kita ke tahfiz, mungkin dalam setahun, 2 tahun dia hafal Quran, kita rasa satu kebanggaan. Tapi metod para sahabat sangat berbeza. Mereka akan pelajari dulu, contohnya 5 ayat, dia akan faham, kemudian dia akan meneliti dalam ayat itu apa tugas-tugas ataupun yang kita nak katakan, kita masukkan dalam pentadbiran, apa yang perlu ditadbirkan dalam kehidupan dia buat. Mana dia melaksanakan tugas, apa yang disenaraikan tugas, dia buat. Selagi dia belum melaksanakan tugas-tugas tersebut,
maksudnya KPI tak sampai istilah sekarang kan. KPI tak sampai, dia tidak menambah. Jadi sebab itu mereka membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan. Dan ini yang kita perlu sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kepada Al-Quran yang kita baca, alhamdulillah hari ini saya lihat ada talaqi Al-Quran, kemudian ada pembacaan Yasin, kemudian ada tazkirah. Jadi hari ini penuh dengan keberkatan, masya-Allah. Jadi kalau kita melihat kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang ada pada kita sekarang, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan ada beza tak? Sama saja kan? Tapi kenapa persoalan ini telah ditanya kepada kita sebenarnya oleh kita sendirilah, maksudnya umat Islam. Kenapa Al-Quran di zaman Rasulullah itu boleh mengubah umat zaman itu sehingga mereka menjadi satu umat yang tidak ada tolok banding di dalam dunia. Kalau kita membaca sejarah, tidak ada tolok banding. Orang seperti Sayyidina Umar, orang seperti para sahabat, orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Quran yang mereka terima, Quran yang mereka baca sama dengan Quran kita baca. Di manakah perbezaan? Di mana? Jadi di perbezaan ini sepatutnya kalau kita membuat satu perbandingan. Kalau teknologi kan, zaman saya dulu, saya tahun 80-an baru belajar, masa tu key in data guna disket. Guna disket. Tak ada disket tak boleh. Nak run komputer pun kena guna disket. Sekarang tak pakai dah kan. Boleh dihantar melalui ini. Kita beli, dia hantar ikut udara je, terus kita boleh set up kita punya komputer. Ini zaman sekarang. Jadi sepatutnya kalau Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya manual untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman, itu umurnya lebih 1000 tahun, 1400 tahun lebih sudah. Jadi persoalannya kenapa kita sepatutnya makin berkembang, makin canggih. Tapi nampaknya Islam kita ni makin tegaknya ataupun berdirinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah peranannya tadabbur. Dalam kita memperbaiki, sekurang-kurangnya kita kembalikan suasana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dan bagaimana para sahabat itu menggunakan ataupun menjadikan Al-Quran itu, mereka macam mana pelaksanaan mereka terhadap Al-Quran. Adakah hanya membaca, adakah hanya menghafal, hanya tadabbur? Itu yang perlu kita kaji dan perlu kita selidiki dan perlu kita ubah, ada tindakan. Barulah akan berlaku perubahan. Sebab kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita kira tahun. Rasulullah berada di Mekah 13 tahun. Rasulullah berada di Madinah 10 tahun. Maknanya keseluruhan 23 tahun sahaja. Dunia berubah. Yang mana masyarakat Arab yang dianggap oleh masa itu empire paling besar adalah Rom dan Parsi. Boleh kita baca macam mana kehebatan empire Rom dan Parsi. Terlalu hebat zaman itu. Tapi dalam tempoh berapa tahun saja. Zaman Sayyidina Umar itu dah 2/3 semua bawah jajahan Islam. Jadi di mana kekuatan? Dan ke mana hilangnya kekuatan tersebut? Ini yang menjadi persoalan yang perlu kita jawab dan perlu kita, terutama kita di sebelah sini, di sebelah Melayu ni. Kalau kita mendengar sekarang ada dalam kalangan pakar-pakar kita telah mengkaji siapa sebenarnya orang Melayu. Kita lihat sangat hebat. Kita telah ada perundangan kita sebelum kita ada teknologi kita sendiri, kita ada berbagai-bagai. Tapi nampaknya kita orang Melayu pun tak tahu. Maksudnya kita macam kehilangan punca. Di sinilah perlu kita mengubah. Dan cantiknya zaman dahulu Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Maksudnya tidak dibagi dua. Kalau bangsa lain mungkin, Arab pun ada Kristian, kan? Melayu tak ada. Melayu itulah Islam, Islam itulah Melayu, kan? Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Saya rasa mungkin tidak ada pada mana-mana bangsa. Jadi kita perlu mengembalikan Islam itu adalah Melayu, Melayu itu adalah Islam. Dan saya baru-baru ni tahun lepas
membentang satu kertas kerja tajuk falsafah. Saya pamerkan falsafah baju Melayu. Falsafah saya pun baru tahu sebenarnya. Rupanya di dalam tu dia menerangkan apa kita nak kata, maknanya Melayu punya macam-macam lah rumah ni. Antaranya baju Melayu. Tapi baju kurung baju ni saya tak baca lagi. Yang baju Melayu yang lelaki saya baca. Dia kata baju Melayu tu cuba kita lihat, dia kata. Baju Melayu mempunyai 3 poket. 1, 2 di bawah. Dia kata 3 poket itu melambangkan 3 unsur elemen yang terpenting di dalam Islam. Seolah-olah diambil oleh satu hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Kalau tuan-tuan, hadis tu panjang, tapi boleh type lah. Sekarang mudah dia type, keluar. Tulis hadis Jibril, keluar. Jadi hadis Jibril ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika duduk mungkin di ruang di masjid, para sahabat ramai, mungkin dalam majlis seumpama inilah ada ta'lim. Para sahabat kata kami nampak seorang lelaki masuk. Lelaki ni agak pelik sebab perwatakannya dan bentuk kami tak ada yang kenal. Tapi nak kata dia ni orang yang musafir jauh, yang kami bukan masyarakat sini, pakaiannya kami lihat putih, rambut, tidak ada tanda-tanda seorang yang musafir. Sehingga dia duduk depan Nabi, dia bertanya, "Ya Muhammad." Dia tak panggil Rasulullah, dia panggil, "Ya Muhammad, tolong bagi tahu aku apa itu Islam." Rasulullah pun jawab, rukun Islam yang 5. Kemudian dia kata, "Engkau telah benar." Para sahabat kata, lagi pelik. Orang bertanya, sepatutnya dia tak cakap engkau telah benar, maksudnya dia seolah dia lebih tahu. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang iman." Rasulullah penterang tentang rukun iman yang 6. Kemudian dia tanya lagi, "Wahai Muhammad, bagi tahu aku apa itu ihsan." Ihsan ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak merasakan engkau seorang melihat Allah, Allah melihat kamu. Disimpulkan bahawa Islam itu ada 3 elemen, Islam, iman dan ihsan. Inilah yang dijadikan sebagai simbol orang Melayu. Diletak 1 di sini dan 2 di bawah. Jadi kita isi dalam kantung kita tu, baju Melayu tu, kena isilah Islamnya. Maksudnya pakai baju itu melambangkan kita memakai Islam keseluruhan. Jadi kalau orang Melayu tu mesti dia menjadi seorang Muslim yang ada 3 ciri tersebut. Itu 1. Yang kedua, dia kata kenapa butang kita ni 5, dia kata. Itu adalah yang atas. Ini kan 2 kan, 5 kan. Dia kata itulah kedudukan rukun Islam. Jadi orang Melayu meletak sampai disemat. Disemat maksudnya tak boleh buka tu. Maksudnya orang Melayu ni mesti semat rukun Islam tu kat dada. Jangan dilepaskan. Kemudian kenapa sampin? Kalau cuba kita lihat sampin kan. Sampin menunjukkan orang Melayu ini satu masyarakat yang sangat menjaga maruah. Kan aurat kita kan. Padahal kita dah pakai baju, dah pakai seluar, tapi tutup lagi menunjukkan orang Melayu ini seorang yang sangat sopan, menjaga aurat, menjaga maruah bangsa negara. Tengok maksudnya masyarakat kita dahulu, masya-Allah. Tapi kita baju Melayu, saya pun baru tahu. Baru tahun lepas tahu. Maknanya kita ni terlalu tidak mengkaji bangsa kita. Sedangkan bangsa ulama kita dulu meletakkan kita ni terlalu tinggi. Sampai kata hang tuah kata apa? Takkan Melayu hilang kan? Itu kata hang tuah harapkan takkan hang tuah nak hidup balik nak jaga Melayu. Kitalah. Jadi jaga Melayu makna jaga Islam. Sebab macam tadilah, Islam itu tidak boleh dipisahkan dengan Melayu dan Melayu tidak akan berpisah dengan Islam. Jadi mukadimah panjang. Baik, saya ringkaskan saja. Mungkin saya dapat kongsikan satu slide pun okeylah. Jadi di dalam saya membaca Al-Quran, saya tertarik dengan ayat daripada surah Sad ini, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran adalah sebuah kitab
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sifatnya mubarakun. Yang pertama, sifat Al-Quran itu penuh keberkatan. Kalau kita melihat Al-Quran mubarak, perkataan mubarak dia merujuk kepada sesuatu yang bertambah. Dalam bahasa Arab, barakah itu merujuk kepada sesuatu bertambah. Dia kita membawa keberkatan tu, dia membawa kepada peningkatan, membawa kepada bertambah banyak, apa lagi, semua yang berkaitan dengan kebaikan, yang pertambahan kebaikan itu adalah barakah. Dan kita seeloknya memang kita digalakkan mendoakan. Contoh, Allahu barik fik, barakallahu fik. Kalau kita lihat Arab, dia menggunakan doa-doa tersebut dalam harian. Dia bercakap, bila dia tengok satu kebaikan, kita kata pada anak kita, barakallahu fik, ala barakatillah. Kalau ala barakatillah, biasanya orang Arab ala barakatillah maksudnya berjalan tu supaya perjalanan kamu dipenuhi dengan keberkatan. Jadi kita boleh masukkan elemen ini di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita. Kita beri ucapan kepada rakan-rakan kita di dalam WhatsApp dan apa, kita mendoakan. Di samping kita mengucapkan salam apa semua tu, antara doa yang bagus adalah kita mendoakan keberkatan, terutama kepada pelajar-pelajar, penuntut kita. Kita doakan. Contoh, kalau kami dulu masa di Mesir, bila membaca dengan Syekh, habis membaca dia kata fatahallahu alaik. Fatahallahu alaik itu supaya Allah Ta'ala membuka. Maksudnya kalau kita bahasa Melayu ni maksudnya menerangkan hati kita. Jadi dia sentiasa bila kita bercakap dengan guru-guru kita, dia sentiasa mendoakan kita. Kalau kita berjaya, dia akan mendoakan. Jadi melihat kepada Al-Quran, keberkatan Al-Quran ini yang kita rasa begitu canggih dan pelik. Setiap diri kita, saya mempunyai pengalaman keberkatan Al-Quran kepada diri saya, dan saya mempunyai pengalaman keberkatan Al-Quran kepada keluarga saya dan kepada sekeliling saya. Dan masing-masing kalau kita melihat, cuba kita lihat, kita akan dapati setiap orang itu ada keberkatan Al-Quran yang ada pada dia. Hanya dia sedar ataupun tak sedar. Macam saya sangat sedar. Sebab saya ni, tuan-tuan pun bukan nak cerita pasal peribadi, nak cerita pasal Al-Quran. Saya pergi ke Mesir umur saya 14 tahun tanpa ada sijil. Tak ada PSR tak ada, masa tu kami PMR semua tak ada. Jadi saya masuk, saya belajar sehingga saya habis belajar Quran 8 tahun, balik. Masa tu saya tak terfikir nak kerja nak apa. Orang datang ke rumah saya minta saya bekerja, nak ambil sijil saya. Sampailah sekarang saya berada di Brunei semua dengan berkat Al-Quran. Saya bagi tahu pada anak-anak saya, kamu semua kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu semua kena hafal Quran. Sebab ayah ini boleh bekerja, Al-Quran yang tanggung. Saya anggapkan kehidupan saya dalam kerjaya saya, Al-Quran tanggung saya. Sebab kalau tanpa saya hafal Quran, saya tak dapat kerja. Jadi itulah antara yang saya nampak, masing-masing kita ada keberkatan Al-Quran. Itu dari segi pengalaman diri kita. Kalau kita membuka contoh di dalam Al-Quran, saya sempat buat slide di sini. Cuba kita lihat yang saya cerita tadi di dunia. Kalau bila kita dah mati, masuk dalam kubur, apa keberkatan Al-Quran? Nabi SAW bersabda, kita di dunia ni kita ada insurans, namanya macam-macam insurans lah. Antaranya insurans hayat, insurans mati. Mana insurans hayat selepas mati ada? Tak ada orang ambil kan? Tapi Rasulullah dah bagi kat kita. Apa dia? Insurans kubur. Ni nama insurans baru. Insurans kubur iaitu surah Mulk. 30 ayat. Kalau kita baca berapa minit? 10 minit pun tak ada kot. Tapi itulah insurans kita. Keberkatan Al-Quran. Sehingga dalam hadis ada menyatakan, ada seorang sahabat berjalan di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba waktu malam, dia dengar orang ngaji Quran. Kita tuan-tuan, tengah-tengah malam gelap, tiba-tiba dengar orang mengaji tu kat bawah pula tu, dalam tanah, dalam kubur, baca surah Mulk. Rasulullah kata itulah surah yang akan menolong seseorang di dalam kubur. Itu
semasa dalam kubur. Selepas kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain menyatakan bahawa Quran akan mencari mana tuan dia. Jadi ini satu perhubungan. Kita kalau mati tuan-tuan dah dikubur, agak-agak siapa nak tunggu kat kubur tu? Ada siapa orang yang paling kita sayang pun kita tak tunggulah, suami ke, isteri ke, guru ke, anak ke, ibu, tak ada. Semuanya jalan. Yang tinggal Al-Quran. Quran adalah teman paling setia. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi menunjukkan bahawa teman manusia yang paling setia adalah Al-Quran. Jadi dalam kubur dia akan teman. Sehingga dalam hadis ada yang menyatakan, dia bertanya, dia kata, kamu ni siapa? Dalam kubur gelap, kan, tiba-tiba datang yang membantu. Kamu ni siapa? Dia kata, akulah bacaan yang kau baca. Akulah Al-Quran yang kau amalkan. Di akhirat, kita lihat Quran ini diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dia kata Al-Quran akan menjadi peguam bela. Dia akan membela kita. Peguam di atas dunia ni, tara mana nak membela depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun tak terbela diri dia, kan? Al-Quran akan membela kita. Dia tidak akan diam selagi tuan dia tu tak masuk syurga. Dia akan bela, dia akan pertahankan. Contoh yang saya pernah terbaca, satu kisah. Bila orang yang baca Quran, saya tak ingat siapa, masuk dalam kubur. Jadi dia ni orangnya manusia, kan, ada dosa, ada apa. Jadi malaikat Munkar Nakir kan kerjanya tanya, tak dapat jawab, pukul lah. Bila nak pukul, Al-Quran datang. Dia kata, kau nak pukul, aku ni ada dalam diri dia. Kalau engkau pukul dia, engkau pukul aku. Takkan kau nak pukul kalam Allah, kan? Aku ni kalam Allah, aku ada dalam diri dia. Kau nak pukul dia, kau pukul aku. Dia akan pertahankan sampai orang tu selamat. Ini Quran, tuan-tuan, keberkatan. Kemudian di akhirat dia akan mempertahankan tuannya tu, kawannya, kita kata tu, kawan dia tu. Sebab itu dikatakan di dalam hadis sahibul Quran. Sahib ini maksudnya orang yang berkawan rapat, dia tak pernah berpisah. Sebab tu Quran kita kena baca hari-hari. Dulu sekali saya buat satu program di TV, saya tak ingat apa tajuknya. Ada satu soalan. Dia kata, Ustaz, saya hafal Quran, saya hafal lagu, tapi Quran cepat lupa, lagu saya masih ingat. Macam mana tu Ustaz? Kalau soalan tu saya ajukan pada tuan-tuan dan puan-puan, nak jawab macam mana tu? Saya bagi tahu, saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut di dalam hadis, Rasulullah kata, hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjaga Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sangat cepat hilang. Rasulullah beri contoh, seperti anak seekor unta. Kita unta tak ada, kan? Tengok anak lembu. Kalau tuan-tuan biasa bela lembu dah. Anak lembu ni, dia dengan ibu dia, lari kejap lagi sana, kejap lagi sini. Dia tak duduk diam. Aktif. Budak-budak, tengok budak-budak. Macam lagi sana, lagi sini. Al-Quran bermakna di sini, saya dapat rumusan, Al-Quran ini sangat manja. Sikap dia manja. Engkau suka kat aku, dia layan aku layan engkau. Engkau tak layan aku, ma'assalamah. Tak payah. Jadi sikap dia tu manja. Jadi ini yang kita perlu belai dia. Macam mana kita nak belai Quran? Kita baca dia, kita ajar dia, kita ajak orang baca dia, kita pergi majlis-majlis baca Al-Quran, kita cuba perbaiki. Kita manjakan dia. Barulah nanti dalam kubur dia manjakan kita. Ini tiba-tiba dalam kubur Quran mana dunia pun tak pernah kita baca, kan? Jadi di akhirat, di dalam syurga pula, tidak berhenti di situ je tuan-tuan. Tidak berhenti di semasa pengadilan saja. Dalam syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Quran ini membawa keberkatan. Di dalam syurga nanti, kita yang menghafal Quran ini baca. Silakan membaca sebagaimana yang kamu baca di dunia. Sebab itu kita memperbaiki bacaan kita baik. Supaya nanti dalam syurga tak adalah kita baca, kan? Nanti dalam syurga nak baca, takkan nak baca. Sebab bacaan tu, bacaan seperti yang kita baca. Jadi kita baca Quran di dunia ni, baca elok-elok. Supaya nanti suara kita, kan? Persembahan kita dalam Quran. Jadi apa yang akan berlaku? Setiap satu ayat, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Naik satu darjat. Silakan terus. Jadi peningkatan darjat itu berdasarkan berapa ayat yang kita baca. Hafal Fatihah sampai waladhdallin, stop. Sampai situ dah hafalnya Fatihah saja, kan? Jadi dapat 7 darjat. Kalau dia hafal banyak, maka banyak peningkatan tu akan berlaku hingga seterusnya. Jadi tengok, cuba kita lihat keberkatan Al-Quran. Jadi saya rasa masih ada 10 minit. Jadi kita lihat, pertama ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran itu membawa kepada keberkatan. Jadi kita tidak boleh berhenti di situ. Maksudnya tujuan Al-Quran itu bukan hanya untuk keberkatan. Ada separuh orang tulis ayat Quran di dinding, simpan Quran di rumah. Jadi bukan tujuan Al-Quran itu untuk keberkatan. Jadi kita lihat balik ayat tadi. Yang kedua, liyadabbaru ayatihi. Ini langkah yang kedua. Langkah kedua adalah perlu Al-Quran tadi dah bawa keberkatan pada kita. Kita dah terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan, keberkatan Al-Quran ini kalau kita cuba melihat kepada sejarah dunia, jangan kata sejarah umat Islam, sejarah dunia. Ada tak satu kitab yang dijaga seperti Al-Quran? Contoh simple. Mana-mana bahasa ada tak yang menjaga bunyi sebutan? Contoh. Kita baca contoh ayat ni. Kitabun itu yang bunyi tu. Macam mana kita nak membunyikan tu? Daripada mana kita dapat bunyi tu? Kitabun anzalna. Yang ditulis dalam ni tak ada bunyi. Tulisan tak ada bunyi, tapi bunyi. Contoh kita baca alif lam mim, contoh. Kalau ikut tulisan alif lam mim, sepatut bacaannya alam, kan? Tapi kita baca alif lam mim. Daripada mana kita tahu? Dan daripada mana kita tahu lam itu kita baca panjang? Boleh je kita baca alif lam mim, boleh. Tapi yang betul alif lam 6 harakat, kemudian dengung lagi. Jadi Al-Quran ini pelik dan canggihnya pemeliharaan itu daripada zaman kita dah 1400 lebih tahun, 14 kurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak putus. Perhubungan bacaan tu tak putus. Tidak ada. Tuan-tuan boleh baca mana-mana kitab dalam dunia ni, tak ada. Yang sambungan bacaan, maksudnya bacaan itu, kalau kita contohlah, sekarang ni agama yang tertua, kita katakan agama ahli kitab yang tertua Yahudi. Boleh tak kita minta, kita tanya kepada orang Yahudi, macam mana Nabi Musa membaca kitab Taurat tu? Boleh tak dia nak tunjuk pada kita? Saya rasa tak mungkin. Kalau Injil memang saya dah baca, di dalam kajian dia kata paling awal pun Injil itu ditulis semula setelah 60 ke 70 tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat. Kita fakta hari kemarin, boleh ingat hari ni? Ini 60 tahun punya baru tulis, kan? Jadi dah hilang, dah bertukar, dah apa tu. Tapi Al-Quran, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Turun saja, Jibril turun saja, siap Rasulullah terima, Rasulullah panggil Zaid bin Thabit, datang ke rumah, tulis terus. Lepas tu Rasulullah kata baca. Ini yang penting. Setulis, Rasulullah kata baca, confirm bacaan betul, tulisan betul, baru sampai kepada para sahabat. Dalam bentuk yang sama. Bacaan, tulisan. Bacaan, tulisan. Dan kita lihat, sampai sekarang sama saja tradisi. Tradisi menulis Al-Quran dan membaca kepada generasi akan datang tidak pernah putus. Semenjak Al-Quran Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq turun sampai sekarang, Iqra' itu tak pernah berhenti ditulis, tak pernah berhenti dibaca. Ini yang tak ada di dalam mana-mana agama. Tidak ada. Itu tidak kita lihat dari sudut pemeliharaan hafazan. Hafazan Al-Quran. Kalau kita tanya orang Kristian ke, orang yang agama ahli Kristian, tak kira agama mana, tanya berapa orang yang hafal kitab kamu, agak-agak dia boleh tunjuk tak pada kita. Kita ni di Brunei saja yang confirm, yang saya terlibat dengan penilaian hafazan,
tidak kurang daripada 70 yang memang ingat 30 juzuk bila-bila masa. Yang confirm yang hadir pada dengan kita ni. Dan bilangan tersebut bertambah. Masa saya datang dulu dalam berapa 20, 30, sekarang dah 70. Makin bertambah. Itu yang datang, yang tak datang kita tak tahu. Itu di Brunei. Kalau kita himpunkan di seluruh dunia, dalam satu masa tak terbilang. Jadi pemeliharaan Al-Quran itu sangat luar biasa. Segi hafazannya, segi bacaannya, segi tulisannya. Contoh kesilapan dalam tulisan. Salah satu baris Quran Brunei yang hijau tu, dulu ada versi yang tu tertinggal satu baris. Kecoh. Sebab apa? Tinggal satu baris. Tu Al-Quran Allah Ta'ala jaga. Tertinggal satu ke, terkurang satu ke, tertambah satu ke, semua orang tahu. Ini adalah penambahan. Ini adalah pengurangan. Walaupun satu baris, walaupun satu titik. Ini tidak ada di dalam mana-mana kitab dalam dunia. Itulah kehebatan Al-Quran dan keberkatan Al-Quran. Jadi yang berikutnya liyadabbaru. Jadi Al-Quran itu selain daripada mendapat keberkatan, kita perlu tadabbur. Tadabbur seperti sebagaimana yang saya sebutkan tadi, memahami dan melaksanakan. Seterusnya tidak sampai di situ. Allah Ta'ala kata waliyatadzakkara ulul albab. Ini ada satu gulungan yang VVIP dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan golongan ini dengan ulul albab. Jadi siapa ulul albab? Yang ini tuan-tuan kena tengok di dalam ayat-ayat yang lain. Antara ciri mereka itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu antara ciri mereka adalah mereka itu sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu mereka menggunakan tafakkur. Jadi zikir dan fikir itu adalah dua elemen ulul albab. Kalau tak ada, maknanya kita belum boleh capai tazakkur di dalam pembacaan Al-Quran. Jadi saya rasa mohon ampun dan maaf, mungkin saya dah terambil masa yang lebih. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Dr. atas